Okey, entah kita teruskan beberapa perkara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti yang kita janjikan dari minggu lepas ya, kita akan bersiaran lagi pada hari ini. Ini sesi warm up sahabat-sahabat FB yang dah masuk 5-6 orang ni, sesi warm up. Sesi warm up ni nak panggil orang dulu masuk ramai-ramai ya. So sesiapa yang dah masuk di dalam ni sila sharing, tolong kawan-kawan like and sharing supaya live pada malam ni dapat ditonton oleh kawan-kawan yang mungkin terlupa. Kita ada live untuk episod kedua ya, Borak Arca episod kedua. Ajar Arca buat Arca dengan mengundang 2 orang tetamu lagi. So kita warm up dalam 3-4 minit lagi supaya semua sahabat-sahabat di luar sana dapat join. Please join, like and share. Suka dan kongsi ya. Kita tengok apa yang berlaku nanti pada malam ini. Okay, kita tengok yang lain dulu ya. Azmin ya, saya lihat siapa yang dah masuk ni. Okay. Tengok. Waalaikumsalam. Mak Aziz Waalaikumsalam Muhammad Ibrahim, okey. Aziz terima kasih banyak-banyak. Munira, okey. Mak Aziz, sahabat ni, saudara mara ni. Okey. Terima kasih. Okey. Kita akan bersiaran lagi 2 minit dari sekarang ya. Kita tunggu dulu supaya sahabat-sahabat lain sempat masuk di sini. Okey. Noah, Assalamualaikum Noah. Ada hal penting dengan kau ni Noah nanti ya, habis-habis ni konten kau. Noah, terima kasih Noah. Tolong like and share kan ramai-ramai supaya kita dapat memeriahkan sesi pada malam ini. Okey, kita akan berlangsung lagi. Eri, thank you very much Eri. Macam mana bisnes malam ni? Orang bisnes lain macam Okey. Alif Razwan ni, mana punya budak ni Waalaikumsalam Okey. Lagi 2 minit kita akan bersiaran secara rasmi ni, sesi warm up Warm up dulu. Warm up ni sila tekan button like tu dan share banyak-banyak dulu supaya kita lagi dapatkan penonton. Okey, kita akan mula dalam masa 2 minit. Berapa kali 2 minit tapi tak apa 2 minit Okey. Malam ini kita ada juga tetamu. Seperti biasa saya katakan Borak Arca ni akan bergerak dengan 3 segmen utama. Segmen pertama 5 gambar 5 cerita. Segmen kedua 5 soal 5 jawab dan segmen yang ketiga ialah 5 nota 5 fakta Kita akan bersiaran lebih kurang 55 minit So terima kasih kepada yang masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Moga sesi Borak Arca pada malam ini diberkati dan dirahmati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, malam ini merupakan 55 minit Borak Arca episod kedua dengan tetamu-tetamu istimewa pada malam ini yang akan saya munculkan sebentar lagi ya, selepas kita selesaikan segmen yang pertama. Okey. Okey, jam sudah menunjukkan pukul 9 ya. So kita boleh mulakan dengan segmen yang pertama. Terima kasih Dr. Bahar dari Sabah Dari Sabah, terima kasih banyak. Ada sebenarnya urusan dengan Dr. Bahar tapi belum sempat menghubungi, insya-Allah nanti ya. Okey, sahabat-sahabat semua, mungkin kita boleh mulakan dengan terima kasih. Bos lah. Jamil Dr. Jamil, terima kasih Dr. Jamil. Okey, kita sharing ramai-ramai, tolong like dan sharing ramai-ramai supaya kita dapat memeriahkan pada malam ini. Okey, tanpa membuang masa, okey, dengan waktu yang telah tersedia pukul 9, saya mulakan dengan segmen yang pertama ya. Segmen yang pertama ini sebentar tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba uruskan dulu perkara ni. Sekejap ya. Sorry. Kita akan share.
Okey, run to share. Apa yang berlaku? Okey ya, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di skrin. Okey, apa yang telah saya sharekan ini. Okey, plus tengok. Okey, saya bawakan gambar pertama pada malam ini ya. Gambar ini saya recover ketika membuat sedikit penyelidikan di bangunan RRI Jalan Ampang. Saya menemui satu karya relief. Karya relief arca dinding yang dihasilkan oleh seorang pengarca dari Itali, Rudolf Noli yang ketika itu berada di Thailand sebelum dia berpindah ke Singapura, dan beliau telah diminta untuk menghasilkan satu arca dinding yang menggambarkan ataupun yang menceritakan tentang perkembangan naratif getah yang datang ke Malaysia. Kalau kita tengok panel yang pertama ini menggambarkan tradisi di Brazil, bagaimana mereka mengundi getah menggunakan kuasa api sebenarnya kalau kita baca kisahnya. Dan di panel yang kedua ini ialah Henry Wickham founder of getah ni. Okey, kat atas dia ada peta Brazil, ada wajah dia di situ di tengah-tengah, dan di bawah tu peta Malaysia. Naratifnya maknanya getah dari Brazil dibawa ke Malaysia. Saiz setiap satu panel ni berukuran 8 kaki kali 3 kaki. 8 kaki 3 inci kali 6 kaki 5 inci Dia ada 7 panel semuanya, dan diletak di bangunan perpustakaan RRIM di sebelah kiri kanan. Ada 2 sebenarnya. Maknanya kalau gitu ada 14 lah. 7 di sebelah kiri, 7 sebelah kanan, tapi image yang sama. Sebab ini menggunakan casting, menggunakan dust bubble jadi dapat benda yang sama lah. Okey. Slide yang kedua, tadi selepas dibawa ke Malaysia ni penanaman. So kalau kita lihat 1930-an dia telah gambarkan penanam ini pakai songkok ini di Melaya lah kat Malaysia Kemudian di sebelah tu orang menuri, tapi wanita lah kelakar juga tu kan. Tapi gambaran nak digambarkan proses menanam dan proses memungut getah ataupun menghasilkan menuri getah Kemudian panel yang kelima ni kita lihat setelah nori dia eksport lah ke luar negara melalui kapal, melalui jalan air, dan 6 dia diimport di Eropah dan melalui proses chemical dan sebagainya, dan akhirnya panel yang ketiga produk lah buat tayar ada gambar kapal terbang, ada gambar kereta lama, yang bestnya ada gambar ala-ala kampung sini kita dapat tengok lah. So yang menariknya arca dinding ini merakamkan naratif getah itu yang berlaku di negara kita So itu slide yang ketiga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tolong share lagi sekali dan like and share. Okey, yang keempat ini adalah tentang alegori ledang, sebuah karya solo ataupun pameran solo oleh Dr. Samiza Abu Hassan Sengaja saya letakkan sini sebab beliau lah undangan kita pada malam ini Ini adalah nanti kita boleh dengar perkongsian beliau bagaimana selepas 10 tahun tamat belajar dia menghasilkan sebuah solo exhibition Jarang dulu orang-orang arcan buat solo beliau mampu menghasilkannya Okey, cerita yang kelima ni very interesting issue yang berlaku ketika ini sebuah arca yang dicipta oleh Prof Ramlan yang dihadiahkan kepada PBB sempena tamatnya jawatan Tan Sri Razali Ismail selaku duta khas di PBB, dan seperti budayanya selepas tamat sebuah negara akan bagi hadiah. So Prof Ramlan diminta untuk menghasilkan arca ni. Tetapi ada isu besar yang berlaku yang amat mendukacitakan, di mana ada penulisan-penulisan yang memperlekehkan arca ini sampai satu perkataan dikatakan sebagai rak siri dan sebagainya. It's very interesting bagaimana seorang pengarca menghadapi satu kontroversi yang akhirnya dapat juga menaikkan nama beliau. Nanti kita boleh dengar perkongsian daripada beliau bagaimanakah isu ini berlaku. Ya, okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat FB semua. So 5 gambar, 5 cerita yang saya paparkan pada malam ini harap-harap dapat memberi manfaat sebelum kita meneruskan kepada segmen-segmen yang seterusnya. Okey. Alright. So saya cuba. Okey, saya rasa 5 itu telah selesai segmen yang pertama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun selamat datang kepada semua Saya tengok ni ramai yang masuk minta maaf lah tak dapat sebutkan satu persatu yang saya nampak sekitar lalu ni Kat depan ni adalah
handphone saya sebelah kanan ada komputer, Smile ada, sahabat aku ni Cok Mansur Cok nama kuda ada, okey Sida, Fauzi ada So terima kasih banyak-banyak, tolong share lagi, like dan share. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Tanpa saya fikir kita masuk ke satu segmen yang memang kita nanti-nantikan segmen yang boleh memanaskan buah acara kita pada malam ini So saya tanpa membuang masa lagi, saya ingat dah hampir 10 minit ni. Saya ingin menjemput dua orang panel yang saya datangkan khas untuk bersama-sama kita menjayakan 55 minit Borak Arca ni 55 minit Kalau yang lepas episod 1 tu sampai sejam lebih, tapi kita kali cuba kontrol supaya 5 dan 5 minit So tanpa membuang masa, saya persilakan dulu yang pertama saya fikir tak lain tak bukan sifu saya dah ramai sifu kepada semua orang yang melihat ni, saya fikir semua nanti nak melihat muka wajah terkini sangat terbaru tak lain tak bukan, saya jemput yang berbahagia Prof Ramlan Abdullah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat ni Ya, alhamdulillah. Belum like lagi nampak Prof Ramlan like banyak-banyak. Tadi like untuk saya, sekarang like untuk Prof Ramlan banyak like lagi sebab kita bukan senang nak bertemu Alhamdulillah dalam malam ni kita dapat bertemu Okey Prof Ramlan, terima kasih banyak-banyak pada malam ni kita cuba berkongsi bersama Terima kasih kerana menjemput. Yang kedua saya juga mempersilakan seorang sahabat saya juga bekal-bekal pelajar bersama di bawah Prof Ramlan dulu dan sekarang berada di Melaka juga. Saya persilakan Iron Lady menjumpa pengajar wanita ni bukan senang, yang konsisten So maka ini kita tampilkan Dr. Samiza Abu Hassan yang kini berada di Melaka. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Sihat. Anak-anak sihat Tanya anak. Alhamdulillah. Dah masuk sekolah dah pun. Okey, anak Duan. Okey. Tolong lagi sekali untuk Dr. Samiza pula like ramai-ramai, share ramai-ramai. Ini cuma legacy yang dah banyak student ataupun anak murid atau para sahabat-sahabat di luar sana yang boleh kita sharing. Okey. Lengkaplah malam ni dah ada 3 orang ni Dah ada 3 orang, 2 tetamu saya yang saya hormati sangat seperti kita, Prof Ramlan dan juga sahabat seperjuangan, sahabat pengarca, junior ketika belajar, senior masa jadi pensyarah Dr. Samiza. So okey, saya tengok sekejap ni siapa-siapa yang masuk lagi ni, ramai okey. Terima kasih banyak-banyak. Mereka semua kirim salam kat Prof Ramlan dan Dr. Samiza. Waalaikumsalam. Banyak-banyak tu Okey. Macam ini kita mungkin mulakan segmen yang kedua ni. 5 soal 5 jawab Untuk malam ini saya fikir seperti yang saya wawarkan bukanlah topik sangat, cuma area yang nak cerita ni bagaimana seorang ahli academician ni seorang ahli akademik yang juga bergerak sebagai practitioner ataupun orang yang mengamalkan kerja-kerja praktis, tentunya kerja-kerja arca dan tak lain tak bukan kalau kat Malaysia ni banyak jugalah golongan-golongan begini. Dan saya fikir Prof Ramlan ni salah seorang yang prominent yang kita lihat dari dulu sampai sekarang konsisten dan banyak orang menuntut ilmu dan memperoleh manfaat daripada kegiatan-kegiatan beliau. So Prof, saya mungkin mulakan dengan Prof Ramlan dulu Dr. Samiza Okey, silakan. Mungkin saya nak bertanyalah Prof, kadang-kadang persoalan ni berlaku di luar sana. Apa signifikannya seorang ahli akademik ni signifikan seorang tenaga pengajar yang dalam bidang studio base macam kita di Pensyarah, macam Prof Ramlan yang memang dah lama berkecimpung dalam bidang-bidang akademik ni dan mengamalkan kerja-kerja studio ataupun senang kita buat ajar lah, sibuk mengajar, sibuk apa signifikannya? Perlu ke kalau seorang tenaga pengajar ni dalam waktu yang sama mereka juga seharusnya terlibat dalam kerja-kerja studio sendiri? Mungkin apa pandangan Prof? Kalau boleh ulas sikit tentang perkara ni. Silakan Prof. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semualah ilmuwan pijak pandai arca seluruh negara lah, dan juga guru-guru saya mohon laluan lah malam ni saya nak berceloteh sikit lah
berborak sikit lah. Begitu juga dengan student-student saya lah, yang ex-student dan student jugalah. Terima kasih lah kerana mengundang Rosli dia mengundang saya untuk menjadi panel pada malam ni. Sebenarnya kita dah prepare lah soalan ni, jawapan je saya tak prepare. Tapi saya bertindak secara spontan lah hari ni, malam ni. Bersyukur kehadrat ilahi kan, kerana kita dapat bertemu di talian lah, di talian. Jadi soalan tadi tu macam apa signifikan dia seorang pensyarah mengamalkan kerja-kerja yang telah dia pelajari. Ini dan juga yang dipraktikkan sekaligus lah sebagai kerjaya. Saya selalu membahagikan kerja lecturer tapi kerjayanya seorang pengarca. Tetapi masa belajar ilmu seni halus dan juga seni arca. Jadi pada saya untuk jadi lebih berkesan, ini plan saya lah dulu 40 years ago saya plan lah. Plan my career supaya saya nak jadi pengarca. Tetapi untuk melebarkan lagi ilmu tu, saya perlu ke seberang laut. Jadi untuk pergi ke seberang laut tu perlu ada scholarship. Jadi saya patah balik ke ITM. Sebab ITM saja yang menawarkan beasiswa seni, seni halus. Tak ada. Saya cari satu Malaysia tak ada beasiswa seni halus. Jadi saya berpeluang, bernasib baik untuk memiliki lah ataupun dilantik sebagai pelajar untuk pergi belajar lagi lah mengambil degree dan master saya lah pada tahun 1986. So itu apabila dah belajar tu mendapat pendedahan di luar negara. Begitu juga saya pun berterima kasih dengan guru saya semasa saya di ITM, macam Dr. Arifin, sekarang ni Dr. Arifin Ismail dah kan. And then Tuan Haji Zakaria Awang kan, Sulaiman Isa, Ponerin Amin, Fauzan Omar, ni antara yang saya boleh sebut lah guru-guru saya yang masih ada, masih bergiat, masih aktif dalam bidang seni halus lah. Mereka ini sebenarnya mendorong, memberi semangat untuk saya melebarkan ilmu seni halus, seni arca tu sendiri. And then bila saya balik, itulah kontraknya perlu berkhidmat kepada ITM. So saya pun berkhidmatlah sehinggalah sekarang. Dah lebih 30 tahun. Macam soalan itu, bila kita mengajar, pada saya, plan saya is to expose whatever I have preached. Then apa yang kita buat di luar tu, kita bawa masuk balik ke dalam ITM dan mengajar. Mendedahkan ilmu-ilmu yang dipelajari itu, sama ada dia tu bidang akademik ataupun pengalaman menghasilkan ataupun pengalaman penghasilan karya-karya tu saya kongsi lah sebagai satu input, sebagai maklumat jugalah, gunakan sebagai maklumat untuk dikongsi bersama dengan pelajar-pelajar lah di ITM. Jadi kerja saya memang sebagai seorang pensyarah, tapi kerjaya saya sebagai seorang pengarca. Kebetulan saya minat bidang tu. Dan saya tak boleh mengajar matematik, memang saya lemah matematik. Saya tak boleh mengajar sains. Harapan saya dulu, saya ingat saya boleh mengajar sejarah, tapi tidak menarik sangat. Tapi saya combine sejarah, seni, budaya, bahasa. Jadilah, dapatlah peluang untuk dilebarkan di ITM masa tu seni halus. Saya masuk ke Jabatan Seni Halus, seterusnya saya membuat pengkhususan seni arca. Itulah sedikit Rosli. Kalau boleh kita borak lah kan. Ya. Okey, terima kasih Prof. Itulah kita dengar macam mana perkembangan tu
Sebab apa saya fikir dalam bidang akademik ni kita merangkum tiga domain yang utama kan kognitifnya, psikomotornya, efektifnya. So ketiga-tiga perkara ni bila kita jalankan barulah kita datangkan hasil pengajaran yang menasabah ataupun yang menarik lah. That's why saya fikir macam pengalaman maklumkan tadi, signifikannya seorang pensyarah ataupun ahli akademik yang terlibat dalam bidang pengajaran studio basic ni di sini, mereka ni harus juga mengamalkan praktis tu lah supaya nanti basic psikomotor efektif ni kita dapat transfer kepada pelajar kita. Bukan gitu bro, bukan gitulah. Ya, betul lah, betul tu. Dia berbeza lah kalau kita tidak mengamalkan tu mungkin ada sedikit perbezaan. Bagus juga tapi dia punya perbezaan tu akan kelihatan nanti. Dah banyaklah bukti-bukti yang terlihat. Ini mungkin boleh dikongsi bersama oleh rakan-rakan di peringkat sekolah umpamanya kan walaupun anda kerjanya seorang guru, kerjaya sebagai artis juga mungkin boleh diamalkan sebab dia win-win situation lah, dia lebih lagi meningkatkan kualiti kerjaya kita. Okey, terima kasih banyak Prof untuk soalan pertama tu. Malam ni menarik Okey. Sahabat-sahabat di luar sana tolong share lagi dengan kawan-kawan yang lain ni, mungkin ramai lagi yang terlupa malam ini. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Stamiza sebagai seorang iron lady ni kan senang perempuan yang terlibat langsung kalau full time tu satu hal juga kan. Bukannya tu mengajar, ibu lagi, suri rumah lagi, lepas tu mengarca lagi. So agak-agaknya bagaimana doktor membahagikan masa ataupun menguruskan time management yang selalu kita cerita ke anak-anak murid kita ni kan. Bagaimana sebagai seorang pengarca, sebagai seorang ahli akademik, sebagai seorang suri rumah dan sebagai lagi lah, orang perempuan ni macam-macam bagainya. So macam mana masa yang you buat lah untuk melaksanakan semua tanggungjawab ni. Silakan. Terima kasih Dr. Rosli selaku moderator kepada sesi ini. Saya juga maklum bahawa yang melihat mungkin yang ada bersama kita pada hari ini terdiri daripada kalangan sahabat-sahabat handai, terdiri juga dari kalangan anak-anak murid dan juga guru-guru saya sepanjang saya terlibat dalam bidang ini Kalau Prof. Ramlan sebut tadi nama-nama guru yang memberi pendedahan kepada beliau, saya ini generasi kedua selepas saya rasa Prof. Ramlan mendapat exposure ataupun pendidikan ataupun supervision daripada mereka-mereka yang Prof. Ramlan sebut tu Dr. Arifin, Prof. Madya Haji Puanirin Amin, Allahyarham Tuan Haji Zakaria Awang juga, itu adalah kalangan guru kita juga Dr. Rusli. Ya, betul. Pada masa yang sama sehinggalah sampai ke generasi sekarang ini, saya pula mengambil alih sebagai seorang guru kepada mereka-mereka yang mendalami bidang seni halus ini. Jadi pada saya, bezanya saya Dr. Rosli dengan Prof. Ramlan di situ, saya ni seorang wanita dan macam Dr. Rosli sebut tadi, the multiple role yang commonly dibawa oleh seorang wanita ni bukan sekadar mengajar dan mengarca, tapi lebih daripada itu, macam-macam lah kan. Selagi bergelar seorang ibu, selagi bergelar seorang isteri, selagi bergelar seorang pensyarah, memang tanggungjawab tu memang amat mencabar tapi pada saya, semasa saya belajar di ITM pada ketika itu di tahun 90-an, saya rasa ramai antara kawan-kawan saya juga admit lah kalau saya katakan tak ramai pun yang meminati bidang ini, terutamanya di kalangan spesies kami ni, spesies kaum Hawa ni memang tak ramai sebab cabarannya tu memang
menuntut satu keyakinan ataupun kudrat yang agak berat berbanding dengan bidang 2D yang lain ya. Jadi pada masa itu guru-guru saya yang ketika saya belajar adalah di kalangan mereka yang mempraktis double career ni. Mereka seorang academician dan juga at the same time mereka seorang artis yang memenangi award demi award. Kebanyakannya merangkul grand prize pula tu. Ya, semasa saya belajar, termasuklah Prof. Ramlan sendirilah. Tuan Haji Zakaria Awang, Profesor Zulkifli Yusof, semua tu adalah di kalangan pengarca-pengarca yang tersohor sekarang ni ya. Dan saya rasa daripada impaknya melihat kepada kejayaan demi kejayaan yang diceburi oleh guru-guru ini, saya terpanggil untuk mencubalah bidang ini. Dan bukan satu bidang yang mudah. Dia macam kalau you succeed dalam bidang ini, dia macam seorang pilot lah, pilot wanita lah. Bukan senang nak dapat pilot wanita tau. Tapi sekarang ni mungkin ramai dah lah pilot wanita, tapi very rare case kan. Macam itulah juga saya rasa di bidang ini. Cuma pilot ni gajinya besar. Pengarca ni kalau dia tak buat work, tak adalah gajinya kan. Tak adalah sumber pendapatannya kalau dilihat daripada karier-karier yang seumpama pilot tu tadilah kan. Cuma bidang ini saya rasa pada masa sekarang ini dengan social media yang memberi peluang kepada exposure yang lebih besar dan mudah, mungkin bidang ini akan menjadi setanding dengan bidang-bidang 2D yang lain, dua dimensi ataupun new media yang lain pada masa akan datang. Cuma the practice yang sebenarnya di groundwork itulah yang kita menanti banyak dekad jugalah untuk menanti siapa yang akan menjadi the frontier in the sculptural area ni kan. Macam dalam masa sekarang ni saya nampak ada potensi-potensi yang sudah pergi jauh ya, seperti nama-nama Annie Ketini Madian ya. Dia dah membuktikan yang dia konsisten dan dia terus menerus berkarya sehingga kini. Jadi saya masih menunggu dan cuba memberi guide dan sokongan penuh kepada sesiapa saja di kalangan perempuan, pelajar perempuan atau pelajar wanita yang serius dalam bidang ini. Saya tak sempat mengajar Annie Ketini, tapi saya percaya dia dapat pendedahan dan didikan daripada seorang guru seperti Prof. Ramlan juga. Dan mungkin pada ketika itu dia punya willpower tu adalah seperti ingin membuktikan dia setanding dengan para practitioner di kalangan kawan-kawan lelakinya. Jadi the group tu akan memberi satu impact juga kepada the peers the peers among batch ataupun among pelajar-pelajar tu juga akan memberi satu galakan secara tidak langsung. Sekiranya mereka sendiri praktis secara berkumpulan dan akan lahirlah ya mereka-mereka yang terus berkecimpung dalam bidang ini, mencuba dan meletakkan diri mereka di competition sama ada di peringkat nasional ataupun antarabangsa. So I rasa kalau nak dibandingkan pengarca wanita dengan pengarca lelaki, memang ada gap yang sangat besar. Dan saya rasa kalau kita lihat apa yang ada sekarang, Umi Baizura telah membuktikan yang dia tidak perlu pun menjadi tenaga pengajar seperti saya, tapi dia
terus cemerlang dalam kariernya sebagai seorang pengarca seramik ya. Dan saya rasa coming up Annie Kartini juga akan mempunyai masa depan cerah untuk menjadi antara kalangan pengarca wanita di Malaysia ya pada masa akan datang. Dan saya masih menunggu lagi lah cuba menggalakkan dan saya rasa untuk menggalakkan tu saya juga perlu konsisten untuk sama-sama practice what you preach lah kan. Supaya mereka ni menjadi terus menjadi inspirasi ya untuk melihat saya terinspirasi daripada Dr. Rusli sendiri, saya terinspirasi daripada Prof. Ramlan sendiri. Mungkin begitu jugalah di kalangan para pelajar kita. Dia perlukan inspiration ataupun satu contoh yang kita konsisten menghasilkan karya walaupun dalam kekangan masa ataupun komitmen keluarga dan sebagainya, kita masih berkarya. Jadi itu memberi galakan untuk mereka terus berkarya. Ya. Okey, sebenarnya interesting ya. Kalau kita fikir-fikirkan sebenarnya persoalan gender ni tak ada masalah. Lelaki ke perempuan sama je rupanya Bukan masalah tu menyebabkan dia terhalang Okey Sekejap ni saya lihat sahabat-sahabat ni, Pak Wahab Hassan dari Brunei, terima kasih Ujiman dari Jogja, terima kasih sama-sama. Anas Wandi lama tak jumpa Anas pun ada lihat bersama. Terima kasih banyak-banyak, boleh lagi like and share. Untuk sahabat-sahabat di luar sana, saya ingatkan sekali lagi, mungkin kalau tuan-tuan dan puan ingin bertanya kepada panel kita, boleh je masuk dalam ruang komen, saya akan naikkan soalan-soalan yang saya rasa boleh interesting untuk dijawab oleh kedua-dua panel kita Masukkan saja dalam ruang komen dan saya akan naikkan nanti Dan saya lihat ni dalam skrin saya ni ada 2-3 orang yang cuba masuk ni, saya tak pasti kenapa, nanti saya boleh test kemudian nanti mungkin dia nak join bersama ataupun dia silap tekan saya pun tak pasti. Okey, tadi kita dah dengar bagaimana seorang wanita, seorang ibu, seorang tenaga pengajar berusaha menjadi seorang pengarca yang baik, pengarca yang konsisten menghasilkan karya, dan disebut oleh Dr. Samiza beberapa nama yang agak familiar dan untuk pengawan semua jangan risau, untuk episod seterusnya saya akan jemput juga nanti pengarca-pengarca yang secara full time bukanlah seorang kerjanya ahli akademik dan mengarca, mungkin saya akan panggil nanti pengarca yang sepenuh masa Okey, kita mungkin pergi ke round kedua ni untuk Prof. Ramlan. Saya fikir ada nak tunjukkan apa-apa atau macam mana Prof. Ramlan? Ada nak sharing apa-apa? Boleh. Saya share dulu Kalau dah mesti kita break lah, kita baik lunch sikit Prof. Ramlan ingin sharing dengan kita semua lebih kurang dalam 2-3 minit It's very interesting video yang telah dirakam oleh Prof. Ramlan, karya-karya beliau, dan supaya kita lebih kita dah tahu dah kan, tapi tengok video ni lain sikit lah kan. Nanti mungkin kita kalau tu boleh Prof. Ramlan silakan saya akan share kalau itu kawan yang lain tu boleh lah nak bertanya dalam ruang komen tu, boleh tulis apa-apa nanti saya akan naikkan untuk pengetahuan kita semua supaya kita sama-sama lah Okey. Confirm 55 minit. Fast yang warning je fast InsyaAllah fast 55 minit je kali ni Don't worry. Saya dah on dah. Dah on tak nampak share, tolong share kan? Ramlan? Dah share dah? Dah. Share screen. Alamak. Dia tak keluar kat sini lah. Tak keluar Share screen, Prof. Share screen. Arif. Panggil technician. Kita orang ni bila live ni macam-macam. Perlukan bantuan bantuan technician. Okey, sementara tu mungkin sahabat-sahabat boleh terus nak bertanya ke apa, mungkin saya boleh share screen. This is for okey dah programan. Okey, dah naik dah. Okey, saya sharingkan Okey. Ini video Tolong tinggikan suara dia sikit programan.
supaya dapat dengar. Ini kerja-kerja di Gambang. Mungkin Prof Rahman boleh cakap sikit lah pasal karya ni. Arca ni saya pada 2019 saya di commission oleh pusat solar UiTM yang terletak di Gambang. Jadi mereka ingin mempunyai sebuah arca lah sebagai simbol. Jadi saya di commission kan, dan then saya buatlah di studio saya. Tadi tu antara gambar-gambar dan aktiviti-aktiviti pengkaryaan lah. Yang ini commission work saya 2 tahun lepas di Taman Seri Rawang. Dan seterusnya saya tunjuklah beberapa karya public, karya arca public yang pernah saya lakukan lah sebelum ini. Ini di Johor, karya di Johor, ni di UiTM, karya ni di Vietnam. Ini di depan library UiTM, agak lama. Ini yang paling lama saya rasa, antara yang lama. Ini di Jepun, dan ni karya pertama saya di Sarawak, di antaranya yang dapat saya kongsikan bersamalah malam ni. So selain daripada membuat arca-arca arca galeri, saya memang banyak melakukan ataupun membuat commission work yang mana klien saya bermacam-macam lah. Antara yang besar adalah Aziata. Aziata telah commissionkan saya pada 2010. Satu karya yang sekarang ini berada di stadium tertutup di Bukit Jalil. So kalau kita pergi ke stadium Bukit Jalil tu, kita akan nampak lah satu karya setinggi 25 meter. Ini karya yang paling besar lah yang pernah saya buat lah. That was 10 years ago. Dah diam tak diam dah 10 tahun. Buat yang Langkawi tu Prof. Yang Langkawi 2018. Itu pun jam, saya buat jam matahari, iaitu di dataran Lang. Konsep dia adalah jam matahari, yang mana dia pun berfungsi sebagai penunjuk arah. Jadi dia dekat di permukaan arca tu ada beberapa nama yang saya pilih, dan dia tunjukkan arah di mana macam Makam Mahsuri, di mana Pekan Kuah dan sebagainya. Ada 9 tanda tempat, dan juga dalam masa yang sama karya itu boleh membaca waktu melalui bayang, cahaya dan bayang. Sundial. Dia sundial, dia berfungsi lah. So bagaimana sebab saya lihat karya-karya Prof Ramlan ni dia bukan sekadar di lapisan-lapisan luar. Saya lihat sandalnya di Vietnam pun sandal juga. So bagaimana konsep menghasilkan arca awam ni berlaku? Adakah dia bermula, ada proses macam mana tu yang that's a good question. Actually datangnya idea sandal ni adalah dari diri saya sendirilah. Ada beberapa peristiwa di mana bila saya mulanya tercetus sandal ni di Vietnam. Bila saya di Vietnam selama 6 minggu dengan conference seni arca tu, saya sampai di sana 3 hari 3 malam tu hujan. Jadi saya tak tahu, saya tidak bawa kompas, saya tak tahu arah kiblat. Selalunya di Malaysia ada arah kiblat. Kita tahu kan di hotel dan sebagainya. Tapi di sana 3 hari tu saya meneka-neka, di mana ni? Sebab matahari tak ada, hujan setiap hari selama 3 hari.
So masuk hari keempat tu baru saya tahu kiblat tu. Disebabkan saya berjumpa dengan pelukis ataupun pengarca Jerman ni, dia kebetulan pakai necklace kompas. So daripada situ saya tahu. Jadi saya terfikir idea arah ni. Arah ni macam utara, selatan, timur, barat. Di samping tu sebab saya mencari arah kiblat. Jadi saya pun nak kalau nak share dengan peserta camp, saya hanya boleh share dengan direction north, south, east, west. Jadi saya dapat idea tu dan dalam masa yang sama, why not saya buat satu penanda waktu. Iaitu pandai lah. That's where I got the idea and then saya design. Di sana saya design beberapa possibility buat drawing, a lot of drawing kat sana. Sebab kita diberi masa 6 minggu untuk complete dan diberi 2 assistant. So saya disponsor oleh Rockefeller Foundation masa tu, dan di bawah naungan dia orang tu ada banyak perbincangan lah dalam camp. So it was a very interesting discussion yang mana saya ingat saya seorang orang Muslim, orang Islam kan, yang dalam camp International Sculpture Symposium ni memang aktif di Vietnam, memang aktif. So saya kebetulan berminat, saya pergi atas dasar sendirilah, tapi minta permission dengan ITM lah. So that was the story lah, and saya diberi ujiannya sebenarnya menggunakan bahan batu untuk pertama kali mengukir batu. So jadi saya proses belajar selama 6 minggu tu dengan assistant saya belajar lah dalam camp tu, saya belajar jugalah mana yang boleh sebab equipment tidak mencukupi dan terhad. Jadi kita hanya banyak memahat. Jadi dalam masa yang ada tu saya belajarlah memahat, memotong, mencanai dan sehingga proses mengilap. So itulah antara yang saya dapat belajar di Vietnam pada 2002 tu, saya ingat. Tak silap saya 2002, dan bila saya balik saya berminatlah dengan membuat beberapa lagi karya yang menggunakan bahan batu. Ya. Itulah. Okay, very interesting sebenarnya kalau kita dapat mendengar sedikit dari mulut Tuan Archa ni kan, banyak sebenarnya cerita belakang tabir dan saya amat yakin tak semua sahabat-sahabat di luar sana termasuk saya dapat berjumpa, berbual atau menemu bual. Saya sedikit yang saya nak sharing, saya tekilan dulu tak dapat berjumpa dengan author yang lama-lama dulu kan, Anthony Lau tentunya kan, tak pernah jumpa. Jadi sekarang ni dengan program ini saya fikir salah satu strategi di mana kita dapat, tu saya nak jawab yang Farizal Puadi kata tu kan, menarik kalau dapat kumpulkan setiap generasi untuk borak arca ni kan, memang betul sebenarnya. So saya fikir nanti program begini nanti bukan saya saja yang buat, mungkin ramai sahabat-sahabat di luar sana boleh menggunakan kaedah-kaedah yang berbeza untuk mengumpulkan dan jangan lupa sahabat-sahabat, kita bila cerita pasal arca ni bukanlah ia bermakna hanya daripada school of thought yang satu saja, kita banyak Malaysia yang lain yang kita akan jemput juga bersama. Okey, baik, saya nak pergi ke Dr. Samiza. Mungkin Dr. Samiza nak sharing sesuatu ke macam mana Dr. Samiza? Terima kasih Dr. Jali dapat join. Terima kasih banyak cikgu-cikgu saya ni. Dr. Miza, macam mana nak sharing ke atau macam mana? Saya sebenarnya tak adalah video, tapi adalah sedikit slide yang saya pun tak tahu sama ada dia relevan atau tidak. Nampak tak slide ni? Share kan, Dr. Samiza, tolong share screen. Belum keluar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua boleh bertanya apa-apa di sini kan. Nanti saya akan naikkan beberapa persoalan. Okey, Dr. Samiza, saya akan add-kan yang sharing. Okey, dapat. Okey, Dr. Samiza boleh cerita sikit. Ini zaman-zaman dia muda ni, kalau tengok ni kan, dia punya kurus tu lain macam. Okay. Itulah saya mencuba untuk kembali ke saiz ini, tak dapat-dapat. Okey,
sebenarnya sebagai mukadimah lah, ini masa-masa saya sedang belajar dan memang kenangan semasa kita di dalam ITM, bukan UITM ya, masih di dalam ITM punya era, ruang tempat bekerja tu mungkin lebih kondusif untuk kita sebab kita tidak seramai pelajar sekarang. Satu grup tu mungkin dalam 20 orang untuk semua disiplin dulu. Dalam bidang arca ni adalah 4 orang ataupun paling ramai mungkin 6 orang kot yang mengambil bidang arca ni. Kebanyakannya di kalangan pelajar ni, pendedahan teknikal tu membuatkan kami bukanlah seorang pelajar yang orang kata beretika ataupun apa kita panggil sasiah rupa diri yang bersih, ya, yang sopan. Tidak, kita yang mendidik kita kepada satu kemahiran yang ke arah maskulin lah, ke arah yang ganas lah, kerja berat ya. ganas. So saya masa zaman belajar memang tak pernah yang dapat macam sasiah rupa diri itu memang selalu dikenakan tindakan tata tertib lah, dengan yang comot dan selekeh lah orang kata ya. Ini saya nak cakap sikit Dr. Rosli. Saya nak bercakap sedikit tentang Tak dengar. Sangkut nak sikit bercakap sikit tentang pasangan. Bila kita sebagai lumrahnya seorang wanita kan, kita sangkut dengar tak? Hello? Terus. Hello? Teruskan. Dengar. Hello? Dengar. Dr. Samizah, teruskan. Boleh Okey. dengar? Saya rasa okey, baik, terima kasih. Ya. Satu benda yang saya rasa bermakna juga kepada saya adalah pasangan saya yang memahami bidang saya ini. So saya rasa itu anugerah daripada Allah untuk saya mendapat Jodoh. mendapat seorang yang faham dan very handy seperti ialah salah seorang yang mahir Pandai sangat tukar. dari hal-hal lain selain daripada arca, tapi kerana ada pasangan yang boleh backup kan, jadi dia menjadi satu sumber. Itu saya rasa perlu ada sebagai strategi lah. Jadikan pasangan lah, quote kalau di kalangan pelajar perempuan ni kan. We cannot deny that's the nature. Kalau kita bila sampai ke umur 20-an ataupun umur-umur sekitar 20s tu, kita akan terdedah dengan hal-hal ini, dan saya rasa pasangan anda ni penting untuk backup your career juga ya. So ini gambar lama saya, saya sekarang 28 tahun yang lalu ya ke? Yalah, 28 tahun dulu. Karya ni dah dipindahkan dah pun. And I believe this as a quotation yang saya selalu ingat daripada Anish Kapoor. Anish Kapoor ni juga seorang sculptor, international renowned worldwide dari segi career dia sebagai seorang pengarca. All ideas grow out of other ideas. Sebagai seorang pensyarah, saya juga rasa perlu untuk mengajar, kerana sometimes bila mengajar itu, idea itu datang daripada melihat perkembangan karya pelajar. Bukan maksud saya
kita copy karya pelajar ke ataupun sebaliknya, tapi kita dapat berfikir ke arah yang lebih dalam lagi. Jadi tak semestinya idea tu datang jitu daripada diri kita saja. Kita banyak akan terpengaruh dengan keadaan sekeliling yang tidak semestinya ke arah bidang fine art semata-mata, tapi pengaruh dari segi environment where you work, and mungkin pengaruh dari segi where you been brought up, kampung halaman you, ataupun apa yang telah ditinggalkan oleh waris keluarga you. Itu semua akan memberi satu sumber idea kepada how we develop our own idea. Ini saya letakkan kat sini. Bila kita konsisten berkarya, kita akan mendapat peluang untuk diberikan satu slot ataupun satu promosi dalam social media. Jadi saya rasa itu satu strategi yang juga perlu ada kepada para practitioner di luar sana, untuk bukan saja berkarya tetapi juga make sure you reach to the right media ataupun audience ataupun networking, in order for you to promote what you practice. Ini satu cara yang akan develop you punya portfolio. Yang saya nampak all this young artists, Fadilah Karim, Raimi, di kalangan girls yang saya pernah mengajar, is coming up with a lot of exposure and promotion dalam konteks networking gallery di Malaysia maupun di antarabangsa. Ini karya pertama yang membuat saya memenangi award di Bakat Muda Sezaman, koleksi Balai Seni Lukis Negara. And karya ini bersifat relief, seperti mana yang Dr. Rusli ceritakan tentang RRIM relief di awal segmen pertama tadi. So these are the context yang berkait dengan naratif juga, tapi naratif yang bersifat autobiografi. Saya terjemahkan dalam bahasa arca yang melibatkan penggunaan bahan yang pelbagai, image and teknik, and dia adalah satu siri awal daripada gagasan karya-karya semasa saya belajar. Selepas memenangi award, then you build up your portfolio lagi to reach out to a different level of networking, bila you dipanggil ke peringkat antarabangsa dan sebagainya. I was a full-time artist selepas graduate daripada ITM tahun 94. And betul cakap Dr. Rusli itu, setelah 10 tahun, 2004 baru saya dapat menghasilkan satu solo show lah. Kalau ikutkan jarak antara 94 graduate itu ke 2004 tu, memang there's a lot of up and down lah happening. Tapi sampai tahun 2000 saya decide untuk melanjutkan pengajian di bawah skim sebagai tenaga pengajar, sebab saya rasa itu satu paradigm yang memberi saya exposure lebih daripada sekadar menjadi full time. Saya inginkan terlibat dalam pengajaran dan akademia, dunia akademia. Jadi daripada 94 ke 2000 tu memang saya tidak terikat dengan ITM. I am fully practice as an artist, dan daripada situlah saya nampak gap yang ada di kalangan pengarca wanita yang memberi peluang kepada saya untuk represent the country semasa menjadi full time artist tu. Dan saya rasa apa yang Annie Ketini, Umi Bazurah ada sekarang ni adalah satu profesional yang rare di Malaysia, dan sekiranya pelajar-pelajar wanita yang major arca, saya rasa kalau anda konsisten, kalau anda terus produce, you can reach, sebab kita
punya lady sculptor ni memang tak ramai di Malaysia. Jadi kami menunggu kehadiran anda. Saya dah makin tua, dah makin slow. Ani Kitini, Umi Bazura is at the peak time now. This is karya saya di Singapura 2016, Singapore Biennale. Saya bersama-sama dengan koleg juga, Nur Azizan Rahman Paiman, Fuad Osman, dalam di kalangan ITM lah ya. Sama-sama kami represent Malaysia di Singapore Biennale 2016 ya. So pendedahan dari segi bahan, kalau saya nak compare with what Prof Ramlan share tadi, saya di bidang yang lebih kepada gallery context, tidak banyak terlibat sangat dengan arca awam di luar tapi saya mengambil kesempatan lah untuk cuba involve and participate dalam apa-apa yang ada kaitan competition ataupun jemputan daripada luar yang ada kaitan dengan bidang arca untuk meneruskan praktis saya sebagai pengarca. This is an inspiration from Picasso. Inspiration exists but you have to find it working. So kalau you terinspirasi, bagaimana you menjalankan kerja untuk apa yang you inspired tu. So that's the tips from Picasso that works for me. Ya. Itu saja Dr. Rosli so far yang saya boleh share. Interesting slideshow yang ditunjukkan. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana dapat menikmati sedikit lah ya. Okey, kita sebenarnya dah melewati waktu yang kita tetapkan. Saya ingat kita kena ubah God 55 tu kali lebih Okey, saya nak soalan dari audience ni, Prof Ramlan mungkin boleh jawab ni. Ya, ni atau tadi kita nampak ini dari Pengarah Wahab dari Brunei our friend. Terima kasih banyak Pengarah Wahab ni. Dia tanya, Dok, tadi kita nampak sculpture on mega size at the public space Nak tahu sikit apart from aesthetically acceptable safety, measure how to calculate and standard measure dan insurance coverage dari segi accountability. Of course, natural element have to be taken in the picture. Mungkin program boleh respon sikit yang ini memang benar ni. This is a very good observation. Saya sebenarnya banyak belajar on job training lah. Bila dapat commission, mesti ada sesuatu yang baru. So macam dia sebut ni eco-friendly. Itu antara yang saya kena ikut. Ada klien kata it must be eco-friendly. They must be safety friendly. Dari segi keberadaan di kawasan publik ni perlu dijaga pula. Dari segi liability dia, dari segi keselamatan kereta, keselamatan orang ramai dan bagai-bagai lah di luar sana. Selain daripada faktor cuaca yang boleh menjadi kekangan lah kepada karya itu wujud. So dari segi perkara-perkara lain tu memang kekuatan, strength pun perlu di-consider lah. Saya banyak bekerja dengan jurutera, dengan engineer, malah dengan landscape architect, dengan architect. These are the people who advise and we work collaboratively. Kita buat kolaborasi dan banyak yang saya pick up along the way tu. Setiap projek tu memang ada saja perkara-perkara, elemen-elemen yang baru yang saya belajar dan juga saya teruskan. Dan belajar dan polish dan teruskan. So far soal-soal keselamatan ni so far saya selamat lah setakat ni. Tapi dalam masa membuat tu memang insurans kan dan juga keselamatan pekerja dan saya sendiri pun kena jagalah di walaupun di lapangan ataupun di studio ataupun di workshop kan. Ini antara yang develop
memang masa belajar tak pernah belajar benda ni. This is like I call it on job training. Everything is experience, is a life experience. Then you develop along the way tu, you develop and make your client happy lah. Because client is always demanding. Bila kita buat sesuatu dengan klien tu, because this is a commission work. Selain daripada design, ada juga perkara-perkara lain seperti pemasangan, keselamatan dari segi karya itu sendiri bila dia berada di lokasi, bagaimana graphic flow dan sebagainya. So, semua imaginasi itu perlu di-recommend, perlu diberi nasihat kepada klien lah. So itu antara yang boleh saya kongsi lah, kalau saya boleh jawab lah soalan tu. Dengan Wahab mungkin itu antara pengalaman seorang pengajar yang melibatkan arca awam. Saya sendiri sebenarnya ada pengalaman kalau pasal insurans tadi bila saya dapat satu projek, mereka memang suruh kita beli insurans, kita kena ambil insurans. Even kalau kita ada 2-3 orang pembantu, mereka ni dikenakan untuk saya sendiri, pembantu kena ambil PSO gitu kan. So banyak hal yang kita kena ambil tindakan. Maknanya arca awam ni bukanlah hak individu semata-mata. Kita memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, engineernya kan, kontraktor dan sebagainya lah. Itu yang interesting perkara ni Okey, mungkin kita pergi ambil satu soalan lagi, mungkin Dr. Samiza boleh respon ni dari sahabat kita dari Sarawak. Yang ni dari sahabat kita Fawaz dia kata sebagai peminat bidang seni ada tak naskah penulisan ilmiah yang telah dibukukan daripada panel berdua. Itu kalau boleh tolong bagi pencerahan sedikit. Dr. Samiza. Fawaz, saya personally from myself, saya tidak tidak ada lagi sebarang penulisan yang khusus untuk bidang yang saya ceburi inilah. Tapi katalog dan penglibatan saya dalam mana-mana pertandingan ataupun jemputan ataupun membuat ataupun curate jadi guest writer kepada pengarca lain, ada banyak jugalah yang melibatkan saya seperti di kalangan MEA Award winner, untuk solo mereka tu saya ada menulis, dan ada home punya penulisan juga saya banyak terlibat menulis untuk di kalangan practitioner di bidang arca lah. Jadi untuk my own book, InsyaAllah doakan kami dipermudahkan ke arah itu. Terima kasih Fawaz. Okey. Saya tengok sini ada juga si Fuad Capang ni dia minta pandangan. Dia kata mohon pandangan panel tentang arca dalam bentuk ritual ni. Maya lah maksudnya. Yang ini ni. Macam mana tu? Siapa boleh respon kalau ni? Pandangan sahabat kita dari Sabah ni. Arca dalam bentuk virtual. Saya pernah dengar virtual architecture. Tapi kita kalau di bidang akademik setakat ini belum ada lagi lah kes-kes yang kita buat. Tapi kita buat presentation, kita buat rekaan sampai ke virtual presentation tu dalam bentuk virtual tu memang banyak lah. Tetapi belum ada macam saya tengok persembahan di tempat awam ke di luar sana kan. Belum ada lah so far dalam bentuk virtual. Mungkin saya silap tapi so far saya tak pernah nampak lah orang yang buat yang. Tapi saya pernah dengar virtual architecture yang mana dia orang buat dalam dia screen base. Dia punya produk is screen base, hanya boleh ditatapi di screen sahaja kan. Tapi rekaan, proses melukisan, proses menjelmakan bentuk-bentuk itu memang proses yang biasa kita buat. So itulah.
mungkin kalau ni episod pertama dulu Dr. Alim ada menyentuh sedikit tentang definasi bagi saya ni personally saya arca bentuk ritual ni sebenarnya satu jenis yang jenis dia lah. Jadi kalau kita mendefinisikan arca dalam konteks sekarang, contohnya kita kata public art, jadi public art ni arca lah. Table sculpture, tapi kalau ritual arca ni mungkin bentuk dia bentuk gitu. Saya ada melihat satu karya daripada Jepun manipulating sculpture kan. Dia arca sebenar, dia manipulate dengan komputer dan dia panggil manipulating digital arca. So bagi saya itu sejenis arca yang dia orang namakan begitu. Kalau dia boleh establish sebagai sejenis arca itu tak apalah. Tapi arca yang kita bincang ni arca dalam konteks definisi arca yang nyata begitu So saya fikir dalam dunia sekarang ni tak ada masalah. Kalau you nak name it kan arca ni begini, it's okay, tapi mesti ada justifikasi lah. Itu pandangan saya lah. Supaya dia boleh berkembang. Tapi kalau cerita konteks arca konvensional, arca-arca yang kita telah ada term-term tertentu, maka arca itu berdiri dalam konteks itu sendirilah. Saya fikir dua konteks yang berbeza begitu Tapi mungkin boleh berlaku begitulah. Okay. Alright. Dah lebih masa dah Dr. Rosli, 52 minit. Dah 56 minit Okey, saya fikir kalau tengok soalan ni banyak juga Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bertanya. Mungkin nanti don't worry, lepas ni nanti panel-panel mungkin boleh melihat balik kan soalan-soalan ni kan. Nanti bolehlah respon di apa tu Mungkin ada saya nak pergi pusingan akhir dah, bukan pusingan lah, rumusan sedikit lah. Mungkin dalam 1-2 minit setiap ahli panel boleh merumuskan apa jugalah borak yang disampaikan pada malam ni. Mula dengan Prof. Ramlan dulu tengok. Tak ada apa. Saya sebenarnya bidang seni arca ni adalah satu bidang yang ada potensi besar lah di masa akan datang. Saya percaya ramai di kalangan orang-orang yang di bangku sekolah sekarang ini, apabila mereka ini dilatih dan dipupuk kan tentang bidang ini, bidang 3 dimensi ini, saya rasa kita boleh pergi jauh lah dan saya sarankan yang seni arca ni perlu bergerak ke arah satu direction yang lebih daripada apa yang kita ada sekarang lah. Seperti menggunakan science, technology, art and mathematics kan, science dan matematik diberi pengisian baru lah tentang wujudnya pengkaryaan dalam seni arca. Saya rasa itu direction yang saya harap lah akan dibangunkan di masa akan datang lah, rather than kita selesa dengan apa yang secara konvensionalnya lah yang ada sekarang ni kan. Tapi untuk tujuan mengetahui, belajar dan mengikuti seni arca itu sendiri, saya rasa memang kita kena belajar secara basic kan, secara dari segi sejarahnya, dari segi bahasanya. Memang apa yang dipandu oleh institusi-institusi di Malaysia ni, saya rasa memang ramai yang mengikuti program ini. Cuma bila sudah tamat tu, dia bila on job training tu, with the job tu, dia diteruskan dia berkarya tu, yang itu satu big question mark lah yang saya perhatikan. Ramai yang tidak mampu untuk meneruskan perjuangan tu lah. So saya rasa kita kena percayalah. Kita kena percaya, dan saya sangat positif melihat bidang ini akan pergi ke atas yang lebih tinggi, lebih baik. Itu je lah. Terima kasih. Siap. This is good suggestion dari Prof. Ramlan Okay, Dr. Semiza, seminit 2. Okay. Terima kasih sebenarnya pada Dr. Rosli untuk mewujudkan platform seumpama ini. Mula-mula tu macam saya rasa patutnya Dr. Rosli become panel juga. Yang moderate ni adalah di kalangan orang lain lah. Tapi it has to come from the area juga rupanya, and I guess this will
gather more interest among students and mungkin among the practitioner, so that kita boleh ada networking yang konsisten. And saya masih mengamalkan praktis yang konvensional, tapi tidak bermakna saya nakkan pelajar saya menghasilkan benda yang sama macam saya buat, ataupun macam apa yang telah ada dalam bidang ini. Kita memang pendedahan kepada generasi baru ni lebih kepada IT base, dan saya rasa kalaulah interestnya ke arah virtual sculpture tu yang nak diterokai, persilakan. Dan mungkin support system dari segi conventional teknik and medium itu akan menambah baikkan bidang itu sendiri supaya dia terus bergerak ke hadapan rather than dia stagnan saja di satu tahap. Daripada situ barulah ada pendefinisian yang akan diterokai dengan lebih banyak. Saya perhatikan di bidang kinetic art di Malaysia, ramai pelajar mencuba. Ramai saja yang berjaya graduate dengan kinetic sculpture yang boleh bergerak, yang mobile, yang menggunakan elektronik dan sebagainya, tetapi dia terhenti di situ saja. So kemungkinan besar untuk kita menggalakkan lagi eksplorasi di kalangan generasi sekarang, kita perlu ada support system jugalah dari segi kemungkinan penaja ataupun pihak-pihak institusi seperti Galeri Petronas atau Balai Seni Negara memupuk atau memberi satu insentif kepada pengarca yang ke arah itu, sebab pada masa saya mengajar dan sebelum ini di peringkat degree ramai saja yang explore kinetic sculpture ni, tapi dia tidak konsisten dan akhirnya kemungkinan kerana kekangan bahan ataupun support system yang tidak menggalakkan dia untuk survive further, perkara itu stop. Tapi saya rasa soalan yang daripada saya tak ingat tadi siapa, soalan tentang virtual sculpture tu valid untuk dibincangkan di kalangan generasi sekarang. Dan we all, walaupun kami practice conventional, we all are excited to know further. Electronic, all this kinetic and mobile work dah wujud di negara lain mungkin lebih lama daripada di sini, tetapi potensinya ada untuk kita kembangkan. So saya harap di kalangan pelajar-pelajar wanita, peluang untuk anda menjadi sculptor memang masih terbuka luas, tapi perlukan komitmen dan seriousness lah daripada anda untuk commit di bidang ini sehingga menjadi double career ataupun menjadi career profesional anda di masa akan datang. Terima kasih Dr. Rosli wujudkan platform ini. Saya akan cuba menggalakkan pelajar-pelajar dan akan ikut perkembangan lah kepada episod-episod yang seterusnya. Tahniah Dr. Rosli. Okey, terima kasih Dr. Miza. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada satu segmen lagi jangan pergi dulu. Walaupun masa dah terlewat. Tapi tak apa, saya lihat sini sahabat kami dari Thailand Mr. Om Om pun ada nampak. Om, how are you? Om. Ya. So thank you very much. From Brunei, Thailand ada from Malaysia ada. So sahabat-sahabat semua, minta maaf banyak-banyak kerana kita tak dapat respon ke semua komen dan soalan. Banyak pandangan-pandangan yang berguna. Saya tengok Cikgu Nur Azlan Ahmad yang sedang betul-betul lumus untuk merealisasikan pameran online ni juga ada bersama dan bagi pandangan saya. Nanti untuk sehari dua ni kami panel-panel juga boleh respon lah. Sebab mereka nak tanya banyak tu, nak tanya kat Prof, nak tanya kat Dr. Miza kan. Tapi lah masa mungkin mencemburi kita So mungkin tak apa Okey, kita mungkin sebelum tutup ni saya pergi segmen yang akhir lah. Segmen tadi pemanas badan ni, kalau suka dia ada warm up, ada game dia, kemudian
cooling down. So cooling down saya ni ialah segmen ketiga, saya cuba sharingkan 5 cerita, 5 nota, 5 fakta. Okey, mungkin berguna kita lihat ya. Saya sharingkan ni dulu sebelum kita menamatkan ya. Okey. Okey ya. Okey, ini sharing saya yang pertama ya. Okey, yang pertama saya katakan kreativiti tak akan datang bergolek. Kreativiti harus digali dan dicari ya. Itu lakaran ketika saya menaiki penerbangan Air Asia ke Jogja pada tahun 2014. Saya buat lakaran dan saya kata kreativiti tak bukan akan bergolek ya. Dia kena usahalah dan digali dan dicari ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua berkarya ni sama seperti mencipta sesuatu yang baru. Maka harus banyak kali gagal. Jangan kita buat satu acar, dua acar kita give up Dia memang kena gagal. Thomas Edison tu dia buat lampu tu beratus kali baru dapat dia lampu Lakaran-lakaran ketika saya berada di Merapi tahun 2012, ketika visit ke Merapi saya buat lakaran di warung Ibu Farto ketika hujan kami berteduh di warung itu So make sure kita kena gagal dulu baru boleh berjaya Ingat tu kawan-kawan semua. Yang ketiga ni saya katakan hebat karya belum tentu menjadikan pengkaryanya hebat Begitu juga hebat pengkarya belum tentu menjadikan karyanya hebat. So maknanya kita tidak boleh masuk ke ego kita dalam suatu karya itu Kita lihat kadang-kadang kita ni tip yang ini ni saya suruh melihat di dalam jiwa lah Dia di lapisan pertama So kalau kita lihat itu kita jangan terlampau membanggakan karya dan kita jangan terlampau membanggakan pengkarya. Okey, terus sikit begitu. Yang keempat, yang ini untuk pengajar bersahabat dengan bahan dan teknik. Dua perkara ni tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak didik kita, anak-anak murid sekolah bahan dan teknik ni satu perkara yang penting sangat dalam sebuah pengajar. Kita kena bersahabat Bukti yang jelas program Ramlan kalau pasal bahan dan teknik ni memang number one lah Betul-betul dia mahir, betul-betul dia bersahabat, betul-betul dia berkahwin dengan bahan dan teknik, maka hasil karya juga menampakkan benda yang interesting dan cemerlang Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sharingkan ni satu lakaran ketika saya buat di Vietnam Ketika saya juga buat ajar batu di Vietnam selepas Ramlan, saya yang kedua Itu pun dicadangkan oleh program Ramlan untuk pergi ke Vietnam. Saya buat satu lakaran ini untuk diminta oleh sahabat dari Malaysia, saya buat dari sana. Dan saya gunakan lakaran itu untuk menyatakan tentang melihat dengan mata akal karyanya lebih indah. Kalau kita melihat dengan mata kepala tu kita akan nampak fizikalnya saja, fizikal sebuah karya saja, formalistik sebuah karya. Tapi kalau kita melihat dengan mata akal, kita akan nampak menyeluruh keseluruhan karya-karya itu. Maka saya katakan untuk lebih indah lagi mesti kita gunakan mata akal. So tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu 5 sharing yang saya ingin sharing dengan sahabat-sahabat di luar sana. Sekejap, macam nak tutup ni? Tak tutup pula Okay. So itulah dia penutupnya. So sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 2 orang panel yang saya anggap hormati Program Ramlan Abdullah. Mungkin saya boleh bukanlah announce, saya menyatakan program Ramlan ni sebenarnya tak lama lagi dah berkhidmat sebagai seorang academician So kita akan rasa kehilangan jugalah tak lama lagi nak pension sebenarnya Mungkin kita harap sahabat-sahabat anak-anak muda luar dapat menggantikan beliau lah Okey, pada Dr. Samizah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi tentang kegigihan seorang wanita. Sama-sama, terima kasih terus juga menjadi pengajar yang berjaya. Saya selalu ulang, kalau kita baca komen tadi pun ada yang tanya belajar wanitanya ramai belajar ni, ke ITM ni, belajar AD. Tapi dia become dari artis bukan pengajar sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Artis itu hanya kecil. Belajarnya kalau tengok nisbah perempuan lebih ramai pada lelaki. Tapi bila artis itu lelaki juga lebih ramai So pertanyaan saja bertanya ramai di luar sana bertanya dan saya harap dengan memunculkan Dr. Samizah dan rakan-rakan yang lain ni kata ni nak bersalin dah tu katanya. Kalau tidak dia muncul. Terima kasih banyak sekali lagi dan tuan-tuan dan puan-puan sahabat di luar sana, mohonlah lagi sekali untuk kita bertemu di episod-episod yang akan datang. Saya akan cuba bawakan untuk next ini ialah pengajar-pengajar full time yang tersohor di Malaysia ni, nak lihat macam mana pula persepsi mereka
mereka tak ada kerja tapi kerjaya mereka adalah pengarca. Bagaimana mereka survive, bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah lokasi dan sebagainya. So mungkin mereka boleh berkongsi pada minggu hadapan. So saya ingatkan sekali lagi, boleh bersama-sama saya lagi dengan rakan-rakan yang lain pada minggu hadapan dengan episod yang ketiga InsyaAllah. pengarca yang ini pengajar buah arca, itu pengarca buah arca So, sekali lagi, Siapa thank you Dr. very Rusli? much Dr. Samiza, thank you very much, dan semua Alright, yang di terima luar kasih. sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.